Nak sikit. Okay. Okay. Ni yang copy je kan? Betul tak yang ni copy je? Okay, bawah dia. Okay. Okay, untuk array, soalan dia memang kita nak buat guna method semua. Okay. Cuma kita pergi pada basic dulu. Okay, array yang basic. Okay, cuba scroll sebelah atas. Scroll sebelah atas. Okay. Okay, untuk declare, cuba tengok declare. Boleh besarkan tak? Kita tak nampak dah kot kan? Tak apalah. Okay, untuk declare, okay, line nombor 24 tu adalah cara untuk kita declare marks adalah integer, size dia adalah 10. Itu cara dia Okay, untuk input, cuba tengok input, dekat mana input? Daripada line berapa ke berapa input? Line 27 sampai 30 kan? Sampai 30 di bracket dia tu. Itu adalah cara untuk kita input. Okay. So cara kita nak input mudah saja. Kita letak subscript dia tepi tu. Okay. Marks I sama dengan semua proses kita mesti ada for. Ada looping lah. Okay, tak semestinya for boleh guna while. Macam pagi tadi saya explain guna while. So sekarang ni kita guna for. Okay. Oleh kerana size dia 10, I tu mesti start dengan kosong. I kurang daripada 10. Bukan kurang sama dengan. Tapi dia adalah kurang daripada 10. Okay. Okay, ni adalah untuk input. So kita ada marks I sama dengan input next integer. Okay, kalaulah kita punya data tu adalah double. Okay, kita declaration tu adalah double. So input kita adalah next double. Okay, next double. Okay, ni adalah untuk input. Untuk output, mana untuk output? Cuba highlightkan Syikin. Untuk output. Daripada line berapa ke berapa? 30 berapa tu? 35 sampailah 37. Tu adalah untuk output. For sama saja for, cuma tadi untuk input kita buatlah marks I sama dengan input.next integer. Okay, sekarang ni yang ni adalah untuk output kita print balik apa yang ada dalam marks I tu. Okay, marks I. So kita print balik semula. Okay, so now kita nak cari average. Okay, find the average. Nombor 40 sampai 41. Kan 40 sampai 41. 41 adalah untuk kita letak formula untuk cari sum dulu. Okay, kalau nak cari jumlah, kita kena buat formula dia. Sum sama dengan sum tambah marks I. Kalau biasa kalau tak ada array, kita mark saja kan. So sekarang ni dia ada marks I belakang tu. Dia dalam for. Okay, sebab kita nak ulang banyak kali. Tapi average tu sekali je kita kira. Okay, sebab itulah average tu letak kat luar. So nombor 43 adalah double average tu sama dengan sum bahagi 10. Sum yang kita dapat dalam 41, jumlah dia semua, kita bahagikan dengan 10. Then kita print average. Okay, lepas tu nombor 47. Okay, 47 sampailah berapa 52 tu adalah untuk kita tengok sama ada dia lulus ataupun gagal. Kan kita dah ada tadi, kita dah isi markah dia semua. Daripada kosong, marks kosong sampailah marks 9. So kita akan tengok balik marks kosong tu lebih besar tak daripada 50.
Kalau dia lebih besar sama dengan 50, dia adalah lulus. Kalau tak, dia akan jadi gagal. Okey. Yang nombor berapa tu? Delete lah. Syikin, delete yang tu. Delete. Delete satu lagi. Okey. Okay. So run. So run tengok kod dia. Run. Right click, run. File. Run kat situ. Boleh jugalah. Pula run situ. Okay. So sekarang ni kita kena masukkan nilai 10 nilai kan. 10 markah. So masukkan. Katakanlah 40. 70. So ada 10 orang pelajar letaklah markah apa? 60. Okay. Letak lagi tu tak cukup lagi. Lagi. Tak cukup lagi tu. Lagi. Cuba tengok balik. Besarkan output dia. Besarkan output dia untuk besarkan drag yang screen tu. Screen output tu drag sikit besar. Besarkan dia. Besarkan. Okey. Okey, cuba tengok Untuk input tadi kita dah input kan. Sampailah 10 data. Okey. Ini sebab kita dah bercampur dengan output ni. Dia start nombor lepas 40. Sampailah nombor 40 sini. Daripada 70 sampai 40 tu adalah dia print balik apa yang ada dalam mark tu. Lepas tu dia print gagal lulus. Gagal ni refer kepada mark kosong iaitu 40. Mark kosong ni 40 kan. So dia gagal lulus macam ni. Okey. Okey, ni contoh dia lah. Jadi back semula kepada program kita. Cuba tengok balik program kita. Setakat ni faham tak program ni? Just untuk input, output dan kita nak cari dia lulus atau gagal. Boleh faham tak? Okay, let's say tadi pasang tak? Kita punya program, last kali tu dia baru keluar lulus gagal kan? Okay, jadi untuk kita nak bagi, sebenarnya kita boleh ringkaskan dia, kita nak bagi supaya lebih bermakna. Okay, jadi awak copy je if statement ni, Syikin, nombor 48 sampailah nombor 51. Okey. Cut dia, cut. Copy, letak dalam lepas input tadi. Paste dekat situ. Buang yang semua yang ada dalam tu. Lulus gagal. Delete. Cuba run. Dia masuk 40. Nampak? Dia terus keluar gagal. Kan? So nampaklah dekat sini. Masuk 40 gagal. Okey, masuk lagi 10 data. Okey. Nampak tak? Yang awak buat dulu ialah bila masuk input, check terus. Gagal ke lulus? Lulus ke gagal? Lepas tu, last kali tu adalah for untuk kita print
output dia kan, print 40, 50 tu merujuk kepada dalam marks I tu. Dia merujuk kepada nilai yang ada dalam marks I. Okay. Jadi dia print baliklah semula. Dia print balik semula yang apa yang ada dekat situ. Okay. Okay, so setakat ni faham tak program asas dia? Faham tak program asas dia nak guna array ni? Tapi kalau nak mudah kita buat semua for. Maknanya untuk input satu for, untuk output satu for, untuk cari apa satu for. Lepas tu kita adjust lah balik kita nak output dia macam mana kan. Okay, now kita tengok dia nak combine dengan method. So macam mana nak buat method? Macam mana kita nak buat method? Okay. So method, katakanlah kita method apa dekat situ soalan dia? Method average. Okay, dekat mana average? Nak cari average tadi dekat mana? 9 nombor? Dekat situ. 43 sampai 47. Kan? Jadi awak copy yang tu. Copy 43 sampai 47. 43 sampai 47. Bukan? Bukan yang tu. 43 sampai 47 sahaja. Okay, find average. Okay. Cut, boleh juga cut. Okay, bukan. Letak dekat bawah tu, kita buat satu method lepas tutup main. Mana main? Tutup main. Cuba pergi kat nombor 47. 47. Klik situ 47. 47 tu tutup untuk main. Betul? Okay, bawah tu enter. Okay, dekat situ kena tulis method. Nama dia nama average. Okay, public static void void average. Besar. Besar sebab nak bezakan dengan average yang kecil tu. Average, lepas tu kurungan. Okay, dalam tu adalah array. Okay, dalam tu adalah array. Nanti kita tengok. Okay, letak curly bracket dulu tepi tu. Curly bracket, buka, enter. Okay, dalam tu paste balik benda yang tadi, yang copy tadi. Okay, semua yang average yang ni. Okay, jadi method ni tak betul lagi. Method ni kita guna untuk cari average. Jadi method average ni nak cari average apa? Average nilai yang ada dalam array tadi. So dekat kita punya void average tu atas tu adalah array. Okay. So dalam kurungan tu mesti kita buat integer. Buat data array integer. Lepas tu array bracket tu. Bracket. Okay. Nama variable. Katakanlah ARR. Ataupun mark. Sama je lah marks. Tulis marks. Tulis sama. Okay. Kita boleh tulis nama lain Kalau kita nak buat ARR. Jadi yang dalam 49 semua tu kita buat ARR. Itu dinamakan local variable. Local variable sebab sebab local variable ni hanya dikenali dalam function tu sahaja. So oleh kerana kita buat marks, so ini adalah array marks lah. Okay, integer marks. Okay. Cuba tengok ni merah tu kan, sebab sum kita tak declare. So dekat atas for tu declare untuk sum.
Sum sama dengan kosong. Integer. Sum tu integer. Okay, so dah tak merah dah. Okay, tadi dekat mana kita cut tadi? Dekat mana kita cut? Kat situ kan, dekat find average. Okay, bawah tu kita kena call balik method yang kita yang kita dah cut. Okay, enter. So, dekat situ call balik method. Nama dia average. So, kita kena buat average. Okay. Oleh kerana dia void dia tak ada sama dengan depan. Tak ada sama dengan, bukan. Average tu nama method. Average dalam kurungan terus. Average, betul dah average tu. Average besar. Tu kita nak call method tu dengan nama dia dululah. Average kurungan, buka kurungan. Okay, buka kurungan, marks. Bukan marks. Tu adalah array kita. Semicolon. Nampak? So ni cara kita nak hantar marks tu, jenis dia adalah integer kepada array. Kepada array average tu kat bawah tu. Okay, so method kita siap-siap dah buat. Kita kena call dia baru jalan. Okay, cuba run. Dia oleh kerana dia tak ada sama dengan tu 43 tu dia tak ada sama dengan depan average tu tak ada sama dengan. Sebab apa? Sebab nombor 49 tu void. Ingat kalau void dia tak ada sama dengan, dia tak ada return. Okay, run, cuba run. Run. Masukkan nombor macam biasa. Okey, semua yang ni dia print 40 semua ni kan. 40 semua 50, 45.0. 45.0 tu adalah apa? Average dia kan? Betul tak? 40 average dia. Saya rasa 45 tu adalah nilai average kan? Kalau nak tahu nilai average, cuba print cuba tambah dalam coding kita tu. Print dekat nombor 56. Kat 56 tu tulis sikit ayat. Nilai purata ialah, tulis sikit ayat depan dia. Mana sikit? Line putus dah. Okay, tambah sikit ayat depan tu sikit. Nombor 56 tambah. Buat double quote. Nilai purata ialah sama dengan plus average. Tambah average. Okay, run. Run sekali lagi, masukkan nilai. Cuba tengok. Average dia berapa jadi. Tu nilai average ialah 50.0. Okay, so tu adalah nilai average dia. Sama je konsep dia, cuma kita buat dalam bentuk method. Okay, satu lagi method dia suruh cari method count kan. So, tengok method count. Count pertama sekali kita kena buat cara untuk kira. Cara untuk kira count, kat mana kita nak kira okay. Macam mana kita nak buat formula untuk kira?
Let's say kita ada dua variable, satu untuk kira lulus, satu lagi adalah untuk kira gagal. Okey, so tambah dekat if statement kita tu. Nampak tak if statement nombor 29? Nombor 29 tu kan. Bawah dia, buat curly bracket sikit situ. Buat curly bracket ujung if tu. Okey, dengan lepas tutup lulus tu. Tutup situ. Tutup dia dulu Tutup dia. Terbuka ke tutup tu? Tutup. Gitu. Jadi dalam tu kita akan buat satu formula untuk kita kira lulus. So basically kira lulus sama je. Contohnya kita nak buat variable kira L. Buat variable dia kira L plus plus. Kira L plus plus. Dia merah dulu tak apa. Kira L plus plus. Kira L dekat. Kira L tu variable. Okay, plus plus. Okay, semicolon. Okay, declare. Dekat atas tu kira L. Declare dekat nombor 25 tu. Okay, nak kira situ pun boleh. Dia kena duduk luar pada for. Kira L ni kena duduk luar daripada for untuk declare. Okay. Dekat atas tu. Sebab apa-apa yang dalam for, kita takut dia akan berubah nilai dia. So kira L sama dengan integer, kira L sama dengan kosong. Macam sum tu lah kita declare dia. Okay, cuba run dulu. Nanti tambah sendiri kira gagal tu Run. Masuk nilai dia. Cuba tengok yang lulus kira bilangan. Nanti tengok bilangan kita tak print lagi. Kira L tu tak print. Tak tahu nanti Dekat mana nak print kira L? Print dekat sebelah lulus tu lah. Lulus bawah dia. Bawah pada print lulus tu. Bukan, sorry. Oleh kerana dia for, kalau kita buat dalam tu, kita akan print banyak kali kan. So kita nak print sekali je. So dia kena duduk luar daripada for. So for habis kat mana end dia? 37 tu kan. 37 tu adalah untuk habis for. Okay, lepas tu kita print. System dot print line. Enter tak apa, enter new line. Okay, kira L. Jumlah sama dengan kira L. Kira L tu kira L tu variable. Jadi kita buat kira L yang awak declare tadi. K-I-R-A-L. Gitu. Buang double quote tu Kalau perkataan, kita nak tak perkataan barulah kita buat double quote. Kalau nilai dia kita nak ambil, kita buat variable tu saja. Contoh, katakan sebelum kira L tu, kita nak buat jumlah lulus ialah, so kita tambah depan dia. Cuba buat sikit. Jumlah lulus ialah macam tu. Tu baru betul. Maksudnya kita tulis ayat, lepas tu nilai dia berapa. Okay, run.
Okay, masukkan 40. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okay, nilai purata ialah ni. Nilai lulus berapa? Kita tengok kat atas. Dia nilai lulus dia berapa? 7, betul tak? Tadi nampak tak? Jumlah lulus ialah 7. Maksudnya formula tu adalah untuk kita letak dalam if. Supaya dia boleh kira berapa bilangan lulus tadi. Dia masuk je dia tambah 1. Okay, sama juga formula dia letak dalam gagal pula. So, benda yang sama je lah awak tambah if tu Okay, lepas tu kita nak buat method. Nanti awak adjust sendiri. Kita nak buat method. So method dia adalah method count. Nama dia method count kan? Tak. Soalan dia method count. Okay. So kita dekat mana kita kira count tadi? Kat mana kita kira count? Kat mana kita kira? Tu kira plus-plus tu kan? Okay. Jadi yang tu kita akan cut di situ. Kita buat satu method baru. Lepas tu kita copy dalam dia. Dekat situ nanti kita call method nama count. Kena ingat dekat situ. Cut dekat situ. Buat method baru kat bawah dia. Bawah lagi. Bawah daripada tutup yang. Bukan tutup tu. Tutup satu lagi. Atas. Enter situ. Enter di situ. Okay. Public static. Public static nak count. Void boleh void. Count. Okay, dalam tu adalah array. Marks. Okay. Okay. Kejap kita tengok count tadi. Okay, paste dekat situ. Plus tu cuba tengok balik. Okay, variable tu kena declare balik. Integer. Okay, cuba tengok balik Kejap saya rasa kena buat sekejap. Cuba tengok balik atas. Cuba tengok balik atas tu. Tadi kita buang kat mana tadi? Kita buang dekat situ. Kira nak buat kira macam tu. So dia hantar. Okay, kalau macam ni, dia lebih baik kita ambil if statement. If statement tu. If, daripada if. Maksudnya kita hantar marks, lepas tu kita ambil if. If tu jadi awak cut tadi, cut nombor 30 tu. Nombor 30. Start daripada 30. Okay, cut dia. Letak kat bawah. Samalah else tu
Tadi, kejap Shikin. Tadi awak copy semua sekali yang tu. Yang start daripada atas tu. Okay, lepas pada for input dia, lepas tu kau tu semua lulus gagal tu semua kita cut semua. Yang tu. Bukan. Yang for untuk input tak? Okay, kita kira kejap. Okay, cut dululah. Cut dulu. Nombor 29 sampai, nombor 34 sampai mak tu bukan, mak tu input tak? Input betul dah. Else tu saya nak juga else. Tak apa, buat semula lah bawah. Jangan nak buat. Okey, dekat bawah ni, okey. Kita buat semula Macam mana nak cari formula untuk count, okey. Nombor 64. Nombor enter dekat 64 tu, enter. Sebelum kira. If, if mak lebih besar daripada berapa tadi? 50. Max I lebih besar pada 50. Max I. Max I. Tak apa sikit, nanti saya adjust balik coding ni, saya adjust balik. Okay, untuk kira, untuk count tadi yang problem ni untuk count nanti saya bagi balik, sekejap lagi saya bagi balik sebab saya kena tengok dia hantar nilai tu. Marks I, sepatutnya marks I tu kita size dia sekali lah kita kena submit. Okay, biar dulu yang tu. Count tu biar dulu. Cuba boleh Ctrl Z balik semula ke? Ctrl Z. Ctrl Z je. Ctrl Z. Boleh tak? Ctrl Z. Dia tak jadi Dia tak undo Tekan ni Ctrl Z. Tekan keyboard tu Ctrl Z. Boleh? Tak boleh tak boleh, tak apa. Okey, nanti yang problem tu adalah count je kan? Okey, yang lain tu awak balik semula kepada asal lah. Nanti saya adjust untuk count. Okey, untuk count. Okey. Sebab saya nak suruh awak buat satu lagi ni. Nanti saya bagi. Okey, sebab kita nak kira pass fail pass fail. Tapi formula dia sama je macam tadi je. Kita cut, kita paste je sebenarnya Okey. So terima kasih Shikin, nanti saya bagi jawapan dalam grup tu. Okey, kejap lagi saya bagi. Okey, so kita tengok soalan nombor 1A nombor 1A.
Okay, nombor 1A ni define a one dimensional array, size dia 12, nama dia C. So awak kena tengok integer. So macam mana kita nak define? Kita define integer array, nama dia C sama dengan new. New apa? New apa? Size dia 12. New apa dari sini? Toluk. Ahmad toluk. Ni nak buat apa ni? Integer C, array C sama dengan new. Kat sini nak tak apa di sini? Ni nak tak apa dia? Price dia 12. Sini nak tak apa? Dia awak cari awak buat. So define one dimensional 4 element character array called letters. Variable dia nama letters. Okay, one dimensional juga. Sebab apa dia sebut one? Sebab dia ada satu bracket. Kalau two dimensional kita kena letak dua bracket. Okay. Lepas tu dia sebut ni. Okay, pertama kita kena nyatakan type dia. Jenis apa dia? Character. Okay, character. Array. Sama dengan okay, ni nak assign. Ni nak assign dia. Dia terus assign nilai. So dia ada 4 karakter dia. Kita tak tahu size dia berapa. Dia tak bagi size dia. Tapi dia ada 4 elemen. So dia kena assign apa tu? N. Satu karakter. Koma. S. Satu karakter. E. Satu karakter. Dan W. Satu karakter. Okay, curly bracket tutup. So by default kalau gini size dia adalah 4. Okay, size letters tu adalah 4. Okay. Ni awak cari Ni nak tak apa dekat atas ni. So satu lagi ialah soalan ni soalan ni. Nombor 3. Lebih kurang sama saja. Write a program that will input 10 numbers. Invoke a method check. Okay. Mula-mula sekali nak buat program ni, kita buat macam biasa. Tak ada method pun lagi. Okay. Method input 10 nombor. Masukkan 10 nombor macam array tadi. Lepas tu kita check. Yang mana satu even, yang mana satu even number. Okay. Yang mana satu even number. So kita akan check nombor-nombor tu. Jadi even number dia mesti nombor yang boleh bahagikan, dia tidak ada baki. Okay. Kalau odd number, nombor ganjil, dia baki dia satu kan. So kena ada satu formula. Maksudnya buat for lain, lepas tu dia buat carilah apa ni, nombor tu sama ada dia genap ataupun dia ganjil. Dan lepas tu dia barulah nak cari max min pun sama je. Guna for balik semula sebab kita dah input dalam array tu, kita senang nak manipulate dia. Nak cari nombor, nak reverse nombor. Lepas tu barulah kita buat cut paste tadi. Cut paste tadi. Okay, cut paste yang saya tunjuk tadi. Jadi saya nak awak buat nombor 1, nombor 2. Nombor 1 ni buat AB sahaja sebab C ni adalah 2 dimensional array. Okay, lepas tu buat 1, 2 dan 3 sahaja. Okay, boleh? Boleh tak? Kalau ada soalan boleh tanya Kalau ada soalan nanti boleh tanya dalam grup. Sementara tu saya buat coding yang tadi yang tak lengkap lagi. Okay.
Boleh kalau ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan setakat tu je. Nanti submit lah. Submit ikut assignment lah. Saya bagi assignment. Saya bagi link assignment dekat klik. Okay, setakat tu je. Kita sudahi kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Kalau tak faham boleh tanya. Boleh tanya dalam grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Sama.